Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini adalah pantau agenda reformasi dan kita memberi fokus hari ini kepada laporan yang masih membincangkan mengenai sistem padu yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Namun apapun, kita teruskan dengan laporan ini terlebih dahulu, di mana lebih 230,000 pengguna selesai mendaftar dengan pangkalan data utama padu setakat jam 10 pagi. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata daripada jumlah itu, 71% selesai dengan proses eKYC. Kenali pelanggan anda menerusi platform digital iaitu memuat naik swafoto dan kad pengenalan untuk pendaftaran sistem pangkalan data utama. Setakat pukul 10 pagi tadi, lebih 230,000 orang telah berjaya mendaftar dalam sistem padu, manakala 71% daripada mereka yang telah mendaftar ini telah selesai sistem ataupun selesai proses Electronic Know Your Customer ataupun eKYC. Fahmi turut menjelaskan isu kerentanan pendaftaran sistem padu yang didakwa boleh dilakukan tanpa proses eKYC. Satu kerentanan ataupun vulnerability yang kononnya membolehkan seseorang itu mendaftar tanpa melalui proses eKYC. Jadi telah disahkan bahawa sistem ini hanya boleh digunakan setelah seseorang yang mendaftar itu melengkapkan proses eKYC. Tanpa maklumat ataupun tanpa pengesahan eKYC, maka maklumat yang diisi tidak akan diintegrasikan dalam padu. Dan hanya maklumat yang dikemukakan dari pengguna yang telah berjaya eKYC dikira sebagai sah. Fahmi berkata demikian selepas mesyuarat Jemaah Menteri pertama bagi 2024. Seterusnya, terdapat 5 isu berbangkit sistem pangkalan data utama padu yang dikenal pasti dan boleh diatasi segera, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Dan ini penjelasan beliau melalui laman Facebook dan saya bacakan di sini. Beliau berkata, isu yang pertama adalah melibatkan nombor kad pengenalan digunakan untuk override dan tukar kata laluan. Menurut Rafizi, kelemahan dalam pengendalian authentication tidak ditemui semasa Security Posture Assessment SPA, namun pasukannya telah mengambil tindakan segera serta penyelesaian dilaksanakan dalam tempoh 1 jam dan selesai pada 2 Januari 2024 jam 9.15 malam. Kedua, pengguna boleh melangkaui keperluan eKYC dan terus mengisi maklumat. Bagi melicinkan proses pengkemaskinian individu, maklumat pengkemaskinian boleh dilaksanakan sejurus login selepas daftar masuk tanpa melalui proses eKYC. eKYC hanya dilaksanakan setelah pengkemaskinian maklumat dilaksanakan dan individu ingin membuat pengesahan dan perakuan penghantaran profil. Sebarang maklumat yang diisi tanpa eKYC yang disahkan tidak akan diintegrasikan ke dalam padu dan hanya maklumat yang dikemukakan dari pengguna yang berjaya pengesahan eKYC dikira sah. Dan isu berbangkit yang ketiga adalah berkenaan nombor telefon yang sama boleh digunakan untuk mendaftar lebih dari satu akaun yang bermaksud boleh digunakan sebanyak 5 kali bagi memudahkan pendaftaran individu yang merupakan ahli isi rumah 18 tahun ke atas atau ibu bapa yang tidak memiliki telefon untuk membuat pendaftaran akaun padu. Keempat, aduan melaporkan bahawa proses pengisian tersekat semasa mengisi butiran isi rumah. Bagi memastikan maklumat isi rumah terselaras, ketua isi rumah saja yang dibenarkan membuat pengkemaskinian isi rumah. Perakuan bagi ahli isi rumah hanya boleh dibuat apabila ketua isi rumah telah selesai mengisi maklumat isi rumah masing-masing dan setiap individu digalakkan untuk mengisi bersama-sama isi rumah yang lain bagi memudahkan proses perakuan dilakukan dengan mudah. Dan yang terakhir, berlaku masalah apabila medan data kosong selepas proses eKYC. Dan Rafizi berkata eKYC merupakan proses pengesahan identiti pengguna, maka pengguna perlu memastikan setiap maklumat yang dikemaskini perlu disimpan atau save pada setiap variable. Menurutnya, setelah semua maklumat disimpan, pengguna perlu melaksanakan eKYC bagi melaksanakan perakuan kepada maklumat yang telah dikemaskini. Dan itu antara 5 perkara yang disentuh oleh Menteri Ekonomi
mengenai sistem pangkalan data utama padu yang merupakan antara 5 isu berbangkit. Dan saya rasa ketika ini kita terus nak membincangkan juga mengenai padu, namun kita memetik dari angle peranan padu dalam membentuk dasar negara dan memastikan keberkesanan penyampaian subsidi. Dan bersedia di talian bersama saya ketika ini Profesor Emeritus Dr. Barjoyai Bardai yang merupakan pakar ekonomi, pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Uni Razak. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik Prof. Saya sudah menyentuh tadi mengenai jumlah angka pendaftaran setakat ini padu yang diumumkan oleh Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil dan juga beberapa 5 isu utama yang disebut oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkenaan dengan sistem padu yang telah dilancarkan semalam oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Jadi Prof, sebelum kita nak terus membincangkan mengenai peranan padu ni dalam membentuk dasar negara, saya mungkin nak bertanya dulu kepada Prof lah, bagaimana sebenarnya untuk kita nak memahamkan masyarakat, sebab saya ada lihat di Twitter semalam banyak yang memerlukan penjelasan yang lebih orang kata dalam bahasa yang lebih rendah mungkin bagi memudahkan mereka faham mengenai peranan dan juga fungsi padu ini diwujudkan. Jadi bagaimana sebenarnya untuk memahamkan masyarakat khususnya yang berada jauh di kawasan pedalaman, di kawasan kampung mengenai peri pentingnya kewujudan sistem padu ini, Prof? Terima kasih Cik Safri. Kita boleh mula dengan mengatakan bahawa ini merupakan satu sistem pengumpulan data seperti juga sensus ataupun survey. Dan setiap isi rumah tak kira apa kelasnya, B40, M40 atau T20, mereka sepatutnya mengambil inisiatif mengisi. Kerana dengan mengisi itu, mereka bukan saja akan menjadi calon kepada kemungkinan faedah yang akan diagihkan melalui sistem subsidi bersasar, tetapi juga mereka membantu kerajaan dalam merancang apa yang akan digunakan di masa akan datang di dalam membentuk polisi dan peraturan-peraturan tertentu yang membolehkan semua warga akan mendapat faedah daripadanya. Jadi kita perlu menjadikan ini sebagai kalau boleh satu kewajipan, tapi untuk memastikan kita mula dengan orang mengambil bahagian mengisi maklumat tentang diri dan isi rumah keluarga mereka. Prof, kalau diikutkan menerusi ada juga yang kami laporkan di sebelah pagi tadi di astrawani.com juga dapat dilihat ada juga yang mengatakan bahawa rakyat perlu bersedia hilang kelayakan untuk menerima bantuan dan juga subsidi selepas mendaftarkan diri dalam sistem padu ini kerana ia telah diintegrasikan dan segala penilaian akan dilakukan menerusi sistem padu ini. Jadi bagaimana kita nak, mungkin disebabkan itu juga akan ada golongan-golongan di luar sana yang tidak mahu mendaftarkan diri mereka dalam sistem padu ini. Jadi bagaimana cara yang paling sesuai bagi membolehkan setiap rakyat Malaysia ini berdaftar dan juga tujuan utama kewujudan padu ini dapat direalisasikan, Prof? Kenyataan itu tidak benar. Mana seorang itu tidak akan hilang kelayakan mendapat subsidi hanya dengan mengisi borang ataupun maklumat di dalam sistem padu ini. Sebaliknya, dengan mengisi sistem padu, maklumat dalam sistem padu ini akan memberikan mereka kemungkinan yang lebih besar untuk mendapat bentuk-bentuk bantuan ataupun subsidi yang lain. Kerana ini hanya permulaan, kita nak cuba mulakan dengan subsidi bersasar untuk petrol dan diesel. Mungkin selepas ini banyak lagi subsidi dan faedah-faedah yang akan diberikan untuk semua rakyat. Kerana matlamatnya ialah kesejahteraan rakyat. Setiap rakyat tidak mengira kelas mesti mendapat faedah daripada pembangunan ekonomi. Baik, Prof, seterusnya saya nak juga fokuskan kepada dalam
sistem padu ini Prof cakap tadi kita nak mengurangkan ketirisan dan pembahagian subsidi yang sama dalam pemberian subsidi dan juga subsidi petrol dan juga subsidi-subsidi lain dan juga bantuan-bantuan kerajaan lain. Jadi apa lagi yang boleh diintegrasikan dalam sistem padu ini dalam membentuk dasar negara, dalam memastikan peranan padu ini mencapai visi dan juga misi dan juga dasar negara dalam memastikan keberkesanan penyampaiannya itu, Prof? Okey, di dalam masa akan datang kita nak sistem ini seberapa terperinci yang boleh. Contohnya kita pergi kepada subsidi bentuk lain, katalah subsidi minyak masak, subsidi ayam, subsidi telur, subsidi beras. Semua ni boleh diperincikan dengan ada maklumat ini, dan juga dengan ada maklumat ini kerajaan boleh merancang strategi satu industri baru keselamatan makanan misalnya. Subsidi diesel dan petrol akan dimulakan mungkin dengan kaedah digital, smartphone ataupun kad, dan ini akan memberikan peluang kepada semua orang. Saya rasa kerajaan di awal ini tidak akan sangat mendiskriminasikan di antara kumpulan T20, M40 dan B40 kerana sebenarnya sasaran di langkah pertama ini ialah untuk mengelakkan daripada kumpulan bukan warga negara, kumpulan pelancong dari negara jiran yang datang mendapat faedah, dan juga kumpulan yang menyeludup diesel dan petrol ke negara jiran. Ini kalau ini boleh dilakukan pun sudah akan mewujudkan lebih daripada 1/3 daripada subsidi yang hari ini lebih 50 bilion misalnya. Baik. Kita akan teruskan perbincangan dengan Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai, merupakan pakar ekonomi dan juga pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Uni Razak. Kita akan berhenti rehat seketika, kita kembali semula selepas ini. Bila anda masih bersama saya Syaf Syukri dalam pantau agenda reformasi, dan saya masih lagi bersama dengan Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai. Kita membincangkan mengenai peranan padu dalam membentuk dasar negara dan memastikan keberkesanan penyampaian subsidi bersasar. Dan sebentar tadi Dr. Barjoya ada juga menyentuh mengenai isu penyeludupan, isu ketirisan yang macam semalam ada disebut oleh Perdana Menteri, 3.5 juta warga asing juga turut terima manfaat daripada pemberian subsidi dengan dan sekiranya sistem padu ini dilaksanakan dengan jayanya nanti, dengan pendaftaran semua individu ataupun rakyat Malaysia, dapat mengurangkan sejumlah amount yang besar dan sekaligus mampu mengurangkan nilai defisit negara. Jadi Prof, saya nak meneruskan kepada perbincangan. Jadi dalam dalam the disburse of the subsidi ni kan nanti Prof, bagaimana agaknya pemberian ini mampu memanfaatkan golongan-golongan yang betul-betul memerlukan, Prof, dan apakah sistem transformasi ini merupakan satu sistem yang mampu membawa Malaysia kepada satu negara yang bergerak ke arah transformasi digital, Prof? Okay, terima kasih Cik Syaf. Sebenarnya kita menggunakan sistem digital itu adalah satu transformasi yang besar. Bagaimana transformasi ini berlaku di China apabila warga China menggunakan WeChat dan Alibaba sebagai cara pembayaran dan bypass menggunakan wang tunai. Itu telah mengubah struktur kehidupan, dan kita berharap juga ini akan berlaku di Malaysia apabila semuanya telah dimasukkan di dalam angka digital, dan kemudian pemberian subsidi akan dibuat menggunakan aspek digital. Kemungkinan masa akan datang kita akan cuba memperkenalkan kemudahan ataupun faedah-faedah lain, misalnya dalam bentuk food stamp ataupun subsidi makanan, untuk memastikan ada makanan di setiap meja, di setiap isi rumah. Kemudian kita boleh masukkan maklumat tentang
perlindungan sosial, mana kita akan menggunakan kaedah sistem takaful. Semua ni boleh dilakukan secara digital tanpa memerlukan setiap orang untuk secara fizikal pergi ke pejabat syarikat takaful dan lainnya. Jadi kita mengharapkan bahawa sistem padu ini akan menjadi satu pemangkin yang penting untuk kita berhijrah ke industri revolusi 4.0 dan 5.0, kerana kita sudah dilihat agak tertinggal sekurang-kurangnya 2,5 tahun di dalam penghijrahan ini. Jadi Prof, saya berpendapat, saya juga merasakan bahawa untuk mencapai skala visi dalam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang bergerak seiring pada digital transformation itu banyak keperluan perlu dilakukan, terutama dalam pembangunan padu ini. Jadi bagaimana sebenarnya pihak terlibat ataupun pemegang taruh terlibat dalam membangunkan sistem ini dapat memastikan bahawa keutuhan ataupun semua aspek yang dibuat dalam memastikan kejayaan sistem ini dapat di-maintain atau dapat dikekalkan, dari aspek keselamatannya, maklumat yang disediakan oleh masyarakat khususnya tidak dapat tidak dapat digodam sewenang-wenangnya, Prof. Mungkin itu antara yang boleh Prof komenkan. Bagaimana bagi memastikan sistem padu ini dapat menepati piawaian yang tinggi dalam kita nak bergerak seiring menjadi negara yang bergerak ke arah digital transformation itu, Prof. Okay, terima kasih Cik Saf. Sebenarnya ini yang paling penting. Kita nak bahawa semua isi rumah, semua rakyat merasakan bahawa sistem ini adalah satu sistem yang kokoh dan sangat mantap untuk bukan sahaja menggunakan maklumat-maklumat, tetapi melindungi maklumat itu untuk daripada disalahgunakan. Dan kemudian maklumat-maklumat ini perlu dilihat cukup berkesan. Contohnya, kita memerlukan bukan saja maklumat asas untuk setiap isi rumah, tetapi kita memerlukan maklumat asas untuk keupayaan keuangan bagi setiap isi rumah. Kita perlu mengambil kira misalnya untuk setiap isi rumah berapa tanggungannya, berapa perbelanjaannya, apa jenis perbelanjaannya, apa komitmen dia yang lain. Jadi kalau setiap isi rumah melihat bahawa sistem ini benar-benar memikirkan kesejahteraan setiap mereka, mereka pasti akan menyokongnya. Dan bila mereka menyokong, semakin kokohlah sistem ini dan dia boleh digunakan untuk merancang bukan saja polisi tetapi pelaksanaan seperti pengagihan subsidi secara terus dan secara apa yang dipanggil near time, real time ataupun hampir serta-merta misalnya. Baik. Dan Prof, saya juga nak menyentuh je bagaimana sebenarnya pada pandangan Prof sendiri, tadi kita dah menyentuh mengenai Prof ada juga menyentuh mengenai almost real time itu juga ya. Jadi almost real time itu bagaimana sebenarnya nak berlaku adil bagi golongan yang masih sebenarnya memerlukan bantuan daripada kerajaan dengan adanya sistem padu ini, Prof? Ya, keadilan itu hanya akan wujud jika setiap isi rumah diberi peluang untuk menyatakan maklumat mereka yang sepenuhnya. Saya mengambil contoh, kata misalnya ada beberapa orang yang hubungi saya, dia kata okey, saya kumpulan M40, gaji saya 8,000 tapi tanggungan saya sangat besar. Saya menanggung kedua ibu bapa saya, bayar rumah dia, adik-beradik saya yang masih bersekolah, kemudian saya ada anak lagi yang masih belajar. Jadi akhirnya pendapatan bersihnya hanyalah kurang daripada RM2,000. Jadi memanglah dia boleh dianggap sebagai miskin. Tapi kalau sistem itu tidak dapat mengambil kira maklumat-maklumat ini dan sistem itu dianggap tidak sesuai, tidak sempurna. Inilah yang kita perlu perincikan sistem ini dari masa ke masa, mengambil kira aspek-aspek yang pengecualian tadi dan mengambil kira maklumat setiap isi rumah sehingga setiap isi rumah merasakan mereka lega setelah mana yang memasukkan data ke dalam sistem padu ini, kerana
kini ada pihak yang mengambil berat tentang situasinya, walaupun situasinya itu hanya dia sendiri yang tahu di sebaliknya. Okey, baik Prof, saya nak bercakap lagi tentang adil. Prof ada menyebut tadi mengenai gaji 8,000 tetapi terpaksa menanggung kedua ibu dan bapanya. Jadi kita letak situasi ini dalam dua kelompok dua individu yang berbeza yang membesar ataupun meneruskan kehidupan di dua lokaliti yang berbeza. Contohnya seorang individu di kampung dan seorang individu di bandar dengan menerima gaji yang sama, mungkin yang di kampung itu kurang tanggungan, yang di bandar itu lebih tanggungan. Jadi pemberian subsidi itu mungkin sama dalam kalangan melibatkan kedua-dua individu ini. Jadi bagaimana sebenarnya perkara ini wajar diberikan perhatian kepada pemegang taruh bagi memastikan berlaku adil dan saksama dalam pemberian subsidi ini dengan mengambil kira latar belakang yang telah disenaraikan ataupun yang telah direkodkan dalam sistem padu ini, Prof? Okay. Di dalam mengambil kira latar belakang ni, kita perlu mana bersikap lebih terbuka dan membenarkan setiap isi rumah meluahkan rasa hati mereka yang terpendam berkait dengan keuangan mereka, misalnya bagaimana mereka cuba menguruskan keuangan. Jadi kita mungkin boleh bertanyakan berapakah belanjawan mereka setiap bulan, berapa diperuntukkan untuk setiap satu aspek, dan berapa baki yang mereka ada, berapa hutang yang mereka tanggung tiap-tiap bulan, bagaimana mereka menyelesaikan hutang. Jadi semua maklumat ini adalah maklumat yang mungkin tidak dilihat sebagai maklumat yang terus kepada setiap isi rumah, tetapi dia merupakan maklumat latar belakang yang sangat penting menentukan keupayaan seseorang. Kerana mungkin kalau dia ada tanggungan terpaksa bayar ansuran hutang tiap-tiap bulan, menyebabkan dia hanya melihat slip gajinya lalu. Dia tak ada baki gaji lagi dah, walaupun gajinya besar. Jadi bagaimana kita nak mengambil kira mereka? Jadi kita tidak boleh menggunakan cut off point, misalnya kalau gaji lebih daripada 6,000 dia tak layak mendapat subsidi. Semua orang akan dipertimbangkan secara terperinci, dan ini memerlukan satu bukan saja mekanisme tapi keprihatinan kumpulan yang melakukan analisis ke atas setiap warga, setiap isi rumah dalam menentukan sasaran subsidi tadi. Dan juga Prof, saya ada satu keraguan juga ya, bagaimana dengan mereka yang menetap di kawasan luar bandar, khususnya di pedalaman, yang mungkin menerima upah macam kita di bandar ini dengan ada slip gaji, penyata gajinya, kita ada formality ada di situ. Jadi bagaimana mereka yang berada di luar bandar yang mungkin tidak melalui proses formality, tidak ada rekod dan terima upah, macam contohnya Menoreh Getah hari ini terima upah RM60. Jadi itu tidak direkodkan. Jadi bagaimana mereka nak mengisi sistem padu ini, dan apa sebenarnya satu justifikasi yang perlu untuk memastikan rekod mereka itu valid dan juga boleh dinilai dalam proses pemberian subsidi dan penyampaian subsidi dan juga bantuan kerajaan ini, Prof? Ya, pada masa ini sistem AKCY itu digunakan, tapi itu mungkin tidak begitu praktikal kerana kumpulan yang duduk di hujung kampung di hutan belantara mungkin tidak mempunyai maklumat-maklumat yang boleh membuktikan. Tapi kita perlu ada satu mekanisme. Mungkin kita ada JKKK yang boleh memberikan testimoni, ataupun kita boleh menggunakan misalnya jawatan kuasa surau ataupun imam yang boleh menjadi asas bagi membolehkan setiap orang bukan saja memberikan maklumat, tetapi maklumat mereka dibuktikan dengan testimoni oleh kumpulan orang yang berwibawa ini. Baik, Prof, yang terakhir, kita ada 1 minit sebelum kita mengakhiri sesi ini, Prof. Jadi bagaimana, apa harapan Prof mengenai masa depan dan juga pelaksanaan sistem padu ini, Prof? Okay, terima kasih. Sistem padu ini merupakan satu tadi kita panggil sebagai catalyst ya, tetapi kita akhirnya akan bergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Jadi
kepada kumpulan kakitan kerajaan, kumpulan yang melaksanakan ini perlu mempunyai hati melaksanakannya dengan tulus, melaksanakannya dengan niat untuk memberi faedah kepada semua orang, bukan untuk menghalang setengah orang daripada mendapat faedah. Itu yang perlu menjadi asas, kerana akhirnya yang akan disoal ialah pemimpin, tapi pemimpin menggunakan mana yang bergantung banyak kepada kumpulan yang melaksanakan ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Emeritus Dr. Barjoyai Bardai atas perkongsian tersebut. Terima kasih Prof kerana sudi berkongsi bersama kami. Prof merupakan pakar ekonomi dan pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Uni Razak. Dan saya kira sekian saja pantau agenda reformasi bersama saya Syaf Syukri untuk hari ini. Kita telah membincangkan begitu panjang tadi mengenai padu. Dan saya rasa kita bertemu semula esok di hari dan waktu yang sama. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum dan salam hormat.